Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan job sheet 5. Pengenalan. Pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama sesebuah negara dan boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara, tadbiran serta penduduknya. Agama Islam juga membenci peperangan dan sentiasa berusaha menghindarinya sebaik mungkin. Setiap individu yang bergelar manusia, tidak kira agama, bangsa dan keturunan, semuanya menginginkan kedamaian, keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan seharian. Malaysia juga tidak terlepas daripada peristiwa-peristiwa yang mengganggu keamanan negara. Walaupun Malaysia tidak terlibat dengan sebarang peperangan seperti negara bergolak lain, namun terdapat kejadian-kejadian yang berlaku yang menjejaskan keamanan dalam negara. Sebagai contoh, peristiwa 16 Mei 1969 yang merupakan sejarah hitam berkaitan masalah perkauman dan bangsa yang mengakibatkan terjadi berakhir dengan pertumpahan darah dan kematian. Untuk pemasaran kajian pula, pemasaran kajian yang pertama ialah terdapat kepelbagaian budaya di Malaysia. Terdapat beberapa cabaran untuk menonjolkan peranan Islam dalam masyarakat majmuk ke arah pembinaan bangsa Malaysia. Secara umumnya, dalam konteks pembinaan negara bangsa telah melalui beberapa tahap dalam perkembangannya. Pembentukan kabinet Persatuan Tanah Melayu yang pertama merupakan tahap awal kepada terbentuknya dasar pendidikan di negara ini. Kerajaan yang dibentuk selepas pilihan raya 1955 sejarah juga boleh dijadikan asas rujukan penting bagi membina aspirasi baru untuk membangunkan maruah, martabat dan kewibawaan sesuatu bangsa. Pemasaran kajian yang kedua, agama adalah panduan cara hidup dalam masyarakat. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai agama. Antaranya, rakyat Malaysia mengamalkan agama-agama seperti agama Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Proses evolusi sejarah, rakyat Malaysia bermula dengan kerajaan Melayu, kemudiannya dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Selari aspek pengembangan pola kehidupan dan kependudukan masyarakat, maka tidak heranlah jika masalah pertukaran agama berlaku di negeri-negeri di Malaysia. Untuk pemasaran kajian yang ketiga, dasar pendidikan di Malaysia dalam konteks pembinaan negara bangsa. Pembentukan Kabinet Persekutuan Tanah Melayu yang pertama merupakan tahap awal kepada terbentuknya dasar pendidikan di negara kita. Kerajaan yang dibentuk selepas pilihan raya 1955 sejarah juga boleh dijadikan asas rujukan penting bagi membina aspirasi baru untuk membangunkan martabat dan kewibawaan suatu negara. Okey, terima kasih Hafiz. Saya Muhammad Hassan bin Salim. Saya nak menerangkan objektif kajian. Yang pertama, objektif untuk kajian ini adalah mengenal pasti asas-asas pembinaan perpaduan umat Islam di Malaysia. Okay, seterusnya, mengenal pasti penerimaan buku Islam terhadap kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat Malaysia. Ketiga, mengkaji faktor-faktor yang boleh mengukuhkan perpaduan dalam membentuk keamanan umat Islam di Malaysia. Dan terakhir, mengetahui peranan umat Islam dalam membentuk bangsa Malaysia. Okay, seterusnya metodologi kajian. Yang pertama, kajian ini melalui internet. Okay, yang kedua, bahan-bahan bercetak dan dokumentasi, khususnya buku-buku, kitab-kitab, turat, waris Islam, karangan fuqaha Islam, jurnal-jurnal, kertas-kertas kerja dan dokumen-dokumen yang bercetak yang lain. Dan terakhir, metodologi kajian ini, sumber sekunder seperti tesis, slide share juga digunakan untuk mengukuh
serta menyokong bukti bahan kajian pekaji. Okey, Aman. Okey, terima kasih Muhammad Faisal. Saya Muhammad Numari. Saya ingin bercerita tentang skop kajian. Yang pertama, mengenal pasti sejauh manakah peranan Islam dan masyarakat majmuk ke arah pembinaan bangsa Malaysia. Seterusnya, dari segi skop aspek, pengkaji memilih untuk membuat pengkajian mengenai penubuhan negara Malaysia sebagai teras utama pembentukan bangsa dan negara Malaysia. Yang ketiga ialah ilmu penentuan kedudukan peristiwa bersejarah dalam masa. Ia bersandarkan kronometri atau penjagaan masa dan historiografi yang mengkaji penulisan sejarah dan penggunaan kaedah sejarah. Dan yang terakhir, kehebatan pendidikan agama Islam salam membina bangsa Malaysia. Okey, seterusnya. Kajian literatur. Gambaran masyarakat moden berusaha membentuk komuniti dari kalangan mereka bagi menyediakan keperluan seperti agama, ekonomi, politik dan pendidikan. Masyarakat ini hidup bergantung antara satu sama lain. Sistem Islam istimewa dari sistem komunis yang tidak mengiktiraf hak milik individu. Salah satu daripada keistimewaan agama Islam ialah mempunyai undang-undangnya ciptaan Allah Ta'ala, bukan undang-undang yang dicipta oleh manusia untuk dijadikan sebagai teras utama pembentukan bangsa dan negara Malaysia serta dapat menjadikan negara Malaysia kekal sebagai negara yang merdeka sehingga kini. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Nurman Haris. Saya Ahmad Fahan Al-Bayhaqi. Saya akan menceritakan untuk pembahagian bab. Bagi bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan pengenalan kepada kajian dengan memberi tumpuan dan penjelasan terhadap perkara-perkara asas kajian. Untuk bab kedua, ia menyentuh tentang latar belakang konteks pembinaan negara bangsa yang telah melalui beberapa tahap dalam perkembangannya. Seterusnya, ia menyentuh beberapa kesan-kesan yang dibawa oleh agama Islam dalam membentuk sesebuah negara bangsa Malaysia. Seterusnya adalah kepentingan kajian. Pada keseluruhannya, perpaduan amat penting dalam sesebuah negara bagi kelangsungan kemakmuran dan keamanan. Perpaduan dalam konteks Malaysia agar unik kerana wujudnya perbezaan agama, bangsa dan budaya. Terakhir adalah tajuk mengenai penubuhan sejauh manakah peranan Islam dan masyarakat majmuk ke arah pembinaan bangsa Malaysia serta dapat menjadikan negara Malaysia kekal sebagai negara yang merdeka sehingga kini. Terima kasih dari kumpulan kami.